أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو وضع القرآن في إيهاب وألقي في النار ما احترق. صدق الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kita bertemu di dalam pengajian ilmu tajwid, dan saya memohon maaf pada pertemuan minggu lepas saya tak sempat untuk buat live ni, dan kali ini kita akan sambung. Kita menggunakan kitab Nurul Jamal Syarah Matan Tuhfatul Atfal pada muka surat 76. Masih di dalam pembahasan mat, baru sangat ni. Ni kita akan masuk yang seterusnya, iaitu mat asli. Sebelum ni kita dah berkenalan pada Allahumma salli ala Muhammad, perbahasan mat, mengambil berkat daripada apa yang kita baca. Yang ni kita akan ulang balik baca matan yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Beliau berkata, aqsamul maddi wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فطبيعي يكون. Okey, baik. Yang ni kita dah baca dah bahagian dia, dan juga dalil yang menunjukkan bahawa wujudnya perbahasan mat lebih daripada 2 rakaat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jam Kabir. Dan ini kita akan masuk pembahasan tentang yang kita ketahui bahawa mat terbagi kepada 2, iaitu mat asli dan juga mat far'i. Mat asli dan juga mat far'i. Apa itu mat asli? Pertama sekali kita akan tengok apakah itu mat asli. Allahumma salli ala Muhammad. Mat asli ialah huruf yang tidak bertemu dengan sebab, iaitu hamzah atau sukun. Dalam matan tadi ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-hurufu tujtalab. Itu yang dikatakan tidak bertemu dengan sebab. Ini masukkan sebab di dalam matan, iaitu hamzah dan juga sukun. Sama ada sukun khafifah atau sukun saqilah, sukun ringan maupun sukun berat. Sukun ringan tu sukun seperti mana yang kita tahu, dan sukun berat pula adalah tasydid atau syaddah, atau kita panggil dalam bahasa Melayu juga sabdu. Maknanya sama ada huruf mat bertemu dengan hamzah, atau huruf mat bertemu dengan sukun, atau huruf mat bertemu dengan syaddah, maka dia tidak akan jadi mat asli. Maknanya jangan bertemu dengan 3 ni baru jadi mat asli. Sebab itu dia kata tidak bertemu dengan sebab, tidak bertemu dengan 3 ni. Dan tampaknya tidak memanjangkan mat 2 rakaat, maka akan hilang huruf mat tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan kata Nazim rahimahullah taala, Syekh Sulaiman, wala bidunihil hurufu tujtalab. Tanpa mat maka akan hilang huruf mat. Jadi beza antara 2 benda ni. Mat benda lain, huruf mat benda lain. Yang kata mat tu apa? Mat tu panjang suara. Kalau huruf mat tu pula, huruf mat tu ialah huruf alif waw ya. Boleh jadi orang baca huruf mat dengan tanpa mat. Orang baca huruf mat tapi dia baca pendek, maka akan jadi huruf mat tanpa mat. Nama huruf mat tapi kawan tu baca tanpa mat. Baca pendek. Atau apa, boleh jadi orang baca mat pada bukan huruf mat. Orang baca mat pada bukan huruf mat. Dekat situ tak ada huruf mat, tapi dia pergi baca panjang. Contohnya kita ambil contoh mudah lah. Bismillah, dia baca Bismillah, tak ada huruf mat pun, tak ada alif waw ya, tak ada akad ba tu, tapi dia pergi baca panjang. Maknanya membaca mat pada yang bukan huruf mat. Tak ada huruf mat pun dekat Bismillah. Dekat bismi tu, perkataan bismi tu tak ada huruf mat, tapi dia baca panjang. Sebab tu huruf mat dengan mat ni satu benda yang berlainan. Mat tu suara panjang, manakala huruf mat adalah huruf alif waw ya dengan baris masing-masing. Itu yang pertama.
Jadi untuk memastikan huruf mat itu wujud, maka kita kenalah mat kan kena baca panjang. Kena mat kan maknanya kena baca panjang. Ini yang dimaksudkan. Dan tanpa, kita tengok balik, dan tanpa mat, tanpa bacaan panjang, akan hilang huruf mat. Contohnya perkataan yang ada mat asli, kita pergi baca, kita tak baca panjang 2 harakat, maka akan hilang lah. Contohnya kita ambil Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada Al-Alamin, lepas ain tu ada huruf mat, yang mana huruf mat tu mewajibkan kita membaca panjang 2 harakat, mat asli ya. Tapi kalau kita tak baca mat, tak baca panjang pada alif itu, maka akan hilang huruf alif tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, contoh kan, ada orang baca gitu, tapi mustahil lah kan, pasal ni Fatihah ni biasa kita baca betul lah daripada kecil, melainkan beberapa tempat makhraj dan sifat tu yang jadi keraguan sikit. Tetapi ala kulli hal, kalau kita baca alamin, kita menghilangkan satu huruf, walaupun pada sebutan kita nampak ada tulis, tapi kita sebutan kita tu seolah-olah kita baca alamin tanpa huruf mat. Sebab tu dia kata tanpa mat akan hilang huruf mat. Dia kata saya tak bagi hilang huruf mat, tapi dah bagi hilang mat, maka akan hilanglah huruf mat. Gitu. Sekali lagi kita baca, dan tanpanya tidak memanjangkan 2 harakat, maka akan hilang huruf mat. Dinamakan mat asli kerana semua mat berasal daripada mat asli. Sebab tu nama mat asli. Habis selesai dah tadi ni. Baca yang orang kata petik, yang kedua lah, petikan yang kedua. Yang nama mat asli kerana semua mat far'i berasal daripada mat asli, iaitu mesti huruf dengan baris yang sejenis. Maknanya alif sebelum dia fathah, waw sebelum dhammah dan ya sebelum kasrah bertemu dengan sekian. Maknanya dia dalam bentuk mat asli bertemu dengan hamzah, maka akan jadi mat far'i. Dalam bentuk mat asli bertemu dengan sukun, maka akan jadi mat far'i. Dalam bentuk mat asli bertemu dengan syaddah, maka akan jadi mat asli. Sebab tu semua huruf mat macam dengan mat asli, jadi sebab tu dipanggil sebagai mat asli. Tu mat asli, dia mat asal kerana bentuk dia sama. Yang membezakan ialah pertemuan. Mat asli tu, adakah dia bertemu dengan 3 benda tu, atau bertemu dengan sebab, yang dikata istilah sebab. Kalau bertemu dengan sebab, maka akan jadi mat far'i. Kalau tidak bertemu, dia akan mat asli. Dinamakan juga dengan mat tabi'i. Yang dinamakan juga mat tabi'i kerana apa? Kerana fitrah tabiat manusia tidak memanjangkan lebih daripada 2 harakat. Orang Arab kalau cakap dia paling panjang, dia akan baca 2 harakat lah. Perkataan tu, walaupun perkataan tu macam kita bagi tahu itu doa, contoh kita kata doa Rabbana atina, perkataan Rabbana atina tu jadi hukum apa dalam hukum tajwid? Akan jadi mat jaiz munfasil. Dalam hafz an-nasim, mat jaiz munfasil kena baca 4 atau 5 harakat. Tapi ada apa orang Arab baca doa panjang situ. Kalau dia nak baca lagu, dia nak baca bagi orang sedap dengar, dia akan baca panjang lah. Tapi kalau saja-saja akan baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Baca dalam, orang kata dalam bentuk seolah-olah berdialog atau dalam bercakap, maka dia akan baca dengan 2 harakat. Sebab tu dinamakan mat asli sebagai mat tabi'i, kerana tabiat mat yang paling panjang ketika adat orang bercakap, orang Arab akan bercakap dengan 2 harakat. Okey, baik. Tak kira lah apa perkataan pun, ada kalau ikut dalam hukum tajwid, ada mat lazim sekalipun, ada mat wajib muttasil sekalipun, orang Arab akan baca panjang 2 harakat. Macam tadi lah, macam yang atas tu kan. Ingat lagi yang mana Abdullah bin Mas'ud, ada anak murid dia main baca kat dia. Main baca, dia baca al-fuqara dengan 2 harakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Pasal duk biasa cakap je tu, fuqara baca 2 harakat lah. Fuqara dia rasa macam baca Quran ni macam duk baca apa petikan atau duk cakap Arab biasa. Tetapi Abdullah bin Mas'ud betulkan, dia kata dak, Al-Quran tak boleh baca macam ni. Tak boleh duk buat macam tabiat biasa. Al-Quran ni dia ada tertib dia, ada kaedah dia ada cara-cara bacaan dia, kena dengan tajwid. Maka dia ada panjang pendek lebih daripada apa yang dipraktikkan di dalam percakapan harian Arab tu. Okey, baik. Dan seterusnya kita sambung perangan story. Dan bab ini merupakan bab yang terpenting dalam ilmu tajwid. Kira mat asli ni kira yang paling penting lah. Boleh dikatakan yang paling penting. Sebab apa kita kata penting? Kerana meninggalkan mat asli seolah-olah kita menghazafkan huruf mat daripada huruf-huruf Al-Quran. Ini akan menjatuhkan pembaca ke dalam lahan jali. Sebab tu dia kata kalau kita tinggal mat jaiz munfasil, mat jaiz patut baca 4, kita baca 2, tak apa lagi, lahan khafi. Mat wajib kita pergi baca pendek, tak apa lagi.
mat lazim alif lam mim tu kita baca alif lam mim, boleh lagi diterima, maknanya ni kalau masih dalam lengkung 2 harakat maka masih boleh orang kata jahan khafi, kesalahan ringan yang khilaf ulama dan yang jumhur mengatakan ianya makruh saja. Tetapi kalau tinggal mat asli lahan jali. Pasal apa? Macam tadi kita beritahu al-alamin tu, mat asli 2 harakat kan, alamin. Kita pi buang 2 harakat tu, kita baca pendek al-alamin. Dengan kata lain kita baca dengan kadar 1 harakat, maka akan hilang huruf mat. Bila hilang huruf mat, jadi lahan jali. Lahan jali ni apa? Lahan jali ni berlaku kesalahan pada huruf dan juga baris. Sama ada huruf itu bertukar atau huruf itu hilang, atau baris bertukar atau baris itu jadi sukun. Maka akan jadi lahan jali. Berubah makna ataupun tidak berubah makna, dia lahan jali dan hukumnya adalah haram jika disengajakan. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sinilah yang dikatakan Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala di dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, rahimahullah kata apa? Man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Ni pada bait 27. Boleh rujuk atau nak rujuk. Artinya barang siapa membaca Quran dengan tidak bertajwid maka dia berdosa. Jadi kita kalau nak ikut Tok Syekh kata dosa, pasal apa berdosa? Dosa ni lahan jali, terjatuh dalam lahan jali. Termasuk daripada lahan jali ialah meninggalkan mat asli. Meninggalkan mat asli lahan jali. Okey, baik. Perhatian. Alif kecil, waw kecil dan ya kecil hukumnya seperti alif, waw dan ya mat. Jadi itu kita maklum maknanya kalau ada alif kecil atau waw kecil ditulis atau ya kecil yang berada ni di tengah-tengah kalimah atau di hujung sekalipun, yang bukan mat ni, bukan mat silah, maka dia adalah mat asli. Hukumnya adalah mat. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, baik. Mat asli terbahagi kepada 2, kalimi dan juga harfi. Yang pertamanya nanti kita akan tengok yang kata contoh alif kecil, waw kecil dan ya kecil. Mat asli ada 2, mat asli kalimi dan mat asli harfi. Yang setengah dalam kitab-kitab dia sebut sebagai mat asli sunai. Tak apalah. Di sini kita namakan dengan nama yang mudah kita faham. Seperti mana mat lazim, ada mat lazim harfi kalimi, begitu juga mat asli ada mat asli kalimi dan juga harfi. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam bagi yang masih salam. Kalimi, mat asli kalimi ni dalam kalimah. Dalam kalimah contoh waw, sama ada kalimah itu ditulis dalam waw resam, tulisan besar waw, maknanya waw besar, waw besar. Udu contoh. Atau ditulis dalam waw kecil, contohnya Dauda. Jangan pergi kata ni mat asli, mat silah lah ni, Dauda ni. Ni mat asli. Mat asli. Pasal apa mat asli? Pasal tidak bertemu sebab, tidak bertemu 3 sebab tu. Tak bertemu hamzah, sukun ataupun syaddah. Maka dia mat asli. Nanti kita akan tengok mat silah tu macam mana yang dikatakan mat silah dia. Mat silah tu sebenarnya dia mulhaq mat asli. Dia mulhaq mat silah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan mat silah selalunya dia terletak selepas huruf ha bulat. Jadi mat silah hanya terletak selepas huruf ha bulat. Jadi hak ni Dauda bukan mat silah. Pasal dia bukan selepas ha. Alif contohnya iyyaka Ar-Rahmani. Mat asli situ alif kecil. Ni Ar-Rahman ni kita tak keliru lah kan. Ni mungkin Dauda mungkin keliru dengan mat silah. Allazina, ya besar. Atau ya kecil Ibrahimu. Nampak? Ya kecil Ibrahimu. Ni kalau orang tak biasa tengok ni mungkin orang kata mat silah juga. Dia kata duduk selepas ha ni. Ni bukan ha silah, bukan ha dhamir. Yang kita katakan ha dhamir atau ha kinayah. Okey, baik. Ini ada contoh mat asli kalimi. Sama ada dalam bentuk alif huruf mat besar atau dia dalam bentuk huruf mat yang ditulis kecil. Yang ditulis kecil ni kerana dia dihazafkan resam tetapi masih mengekalkan bacaan. Okey, baik. Yang kedua mat asli harfi. Mat asli harfi. Mat asli harfi ni apa pula? Allahumma salli ala Muhammad. Mat asli harfi ialah yang terdapat pada huruf fawatihus suwar dan ia hanya terkandung di dalam 5 huruf saja. 5 huruf pembuka surah. 5 huruf pembuka surah ni ialah huruf ha, ya, ta, hara, hayyun, tahur. Atau di dalam kitab Matan Salsabilu Syafi merangkumkan dalam perkataan rahti hayyin. Rahti hayy.
Hayyun tahur, marilah bersuci. Ngerahti hayy. Ni tak ingat dah apa makna dia. Ada makna dia sebenarnya ni. Rahti hayy. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ala kulli hal, huruf itu dia merupakan huruf yang mana terdapat mad asli harfi dalam dia. Bukan huruf ha ni mad asli. Tak. Bukan ha ni mad asli. Yang mad asli tu apa? Mad asli tu ialah alif selepas ha. Alif selepas ha. Cuba kita tulis balik macam mana nak tulis ha. Kita sebut ha ni, kita baca macam mana ni contoh ni. Hamim. Macam mana tulisan bacaan bagi huruf ha? Kita nak baca ha kan? Bukan ha. Ha ni huruf dia. Tapi kita baca tu macam mana kita tulis bacaan dia? Kita akan tulis ha. Kita akan tulis ha alif. Betul tak? Dia akan jadi ha alif, ha mim. Macam mana eja mim? Eja sebutan mim. Eja sebutan mim ialah mim, ya, mim. Betul tak? Jadi ha alif. Atau kita Allahumma salli ala Muhammad. Kita tulis sikit kot atas kertas. Kita patut kita kalau kita paparkan kertas kat sini tak apa, tapi tak apa. Kita tulis atas kertas dah lah, mudah. Allahumma salli ala Muhammad. Kembali kepada yang macam mana tadi kita kata, nak tulis huruf ha mim. Contohnya perkataan ha mim, betul tak? Ha mim akan ditulis ha jadi perkataan hamim dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Hamim akan ditulis dengan ha mim. Macam tu. Nampak? Ha. Jadi yang kita matkan di situ yang mana? Ni alif ni. Alif ni yang kita mat ni. Alif ni yang kita mat. Kemudian yang kita mat pada mim tu bukan huruf mim tu yang kita mat. Yang kita mat ialah ya dalam huruf mim. Mim. Bukan mim. Bukan kita berpanjang kat mim sambil duk kemar mulut. Mi kita berpanjang pada ya dalam huruf mim. Mim. Nampak ada sukun. Jadi ha ni mat asli. Sebab apa mat asli? Kerana tidak bertemu hamzah sukun syaddah. Nampak tak? Dekat alif ni lepas dia huruf mim dan baris kasrah. Jadi tak ada huruf sekeliling dia tak ada hamzah, tak ada sukun, tak ada syaddah. Maka ha alif pada huruf ha ini dikategorikan sebagai mat asli. Sebab tu kita baca 2 harakat. Hamim. Jangan kata orang kata pasal apa baca 2 harakat? Duk nampak tak ada tanda panjang ustaz. Betul lah juga kan, tak ada tanda panjang kat sini kan. Itu untuk inilah untuk orang yang orang yang nak mudah kenal. Kita nak baca bagi mudah kedai tak ada masalah lah benda tu. Kita mudah kenal. Kata tak ada tanda panjang baca 2 harakat. Yasin nampak to sin tak ada tanda panjang. To ha tak ada tanda panjang baca 2 harakat. Tapi untuk orang kita nak mendalami tajwidnya, kita kena tahu pasal apa yang baca 2 harakat tu. Yang baca 2 harakat tu alif dalam ha tu tidak bertemu hamzah sukun syaddah. Sebab tu dia dikategorikan sebagai mat asli harfi. Begitu juga yasin. Sama lah juga kes dia. Nak tulis juga yasin. Kita try tulis beh. Jadi yasin. Ni yasin. Yasin ni tulisan dia ialah ya sin. Jadi kita buat baris sekali. Ya sin. Belakang dia sentiasa mati ya. Belakang dia sentiasa mati. Kita tak boleh buat baris belakang dia. Jadi sama juga pada yasin. Yasin. Ni tulis dalam Quran. Dalam Quran dia buat atas tanda panjang. Saya tak tulis. Tapi yasin dia bukan ya. Jangan ingat ya sin. Memanglah ada setengah huruf tu dia tulis kan alif, ba, ta, sa kan dengan hamzah belakang. Tetapi dalam Al-Quran secara talaqi tidak ditalaqikan bersata dengan hamzah. Jadi huruf-huruf ni semua dibaca tanpa hamzah. Ha saja. Bukan ha. Walaupun
Di luar daripada Al-Quran harus kita menyebut huruf ni adalah huruf ha. Ha pun boleh, ha pun boleh. Kalau luar Quran, tapi Quran ha saja. Okey, baik. Yasin, bukan ya. Yasin, jadi tidak bertemu hamzah sukun syaddah. Jadi ya ini adalah mad asli harfi. Manakala sin ni bertemu dengan sukun. Dan sukun ni adalah sukun asli. Kalau kita sambung pun dia baca sukun tak? Yasin wal Quranil Hakim. Itu nanti ada perbahasan tentang sin ni. Pada orang kata di risalah Tanbihul Qari, pada penghujung kitab kita nanti insya-Allah. Kita akan sembang tentang sukun ni. Sukun ni bukan pasal kita waqaf berhenti ni, bukan kita waqaf di sukun tak. Kalau kita sambung pun memang sukun. Kalau kita sambung Yasin wal Quran pun sin kena mati. Nun kena mati. Nun pada sin tu kena mati. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya kita sambung dekat mana kita berhenti. Ni ma asli harfi. Begitu juga toha. Toha dia kata ni to alif ha alif. Toha ma abi. Jadi ma asli harfi. Sebab tu dibaca dua rakaat. Ra alif lam ra. Masuk seterusnya mulhaq ma asli. Allahumma salli ala Muhammad. Yang dikatakan mulhaq ma asli ni apa? Mulhaq ma asli ni ialah sesuatu yang hukum dia sama macam ma asli, tetapi bentuk dia tu atau syarat dia tak sama macam asli. Atau syarat dia tidak memenuhi kriteria mat asli, tetapi hukum dia sama, baca 2 rakaat. Saya mohon tak tangan sini lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu kata umul haq ni. Sini kita tak berubah. Maknanya contohnya mat badal. Mat badal ni kita baca berapa rakaat? Mat badal kita baca 2 rakaat. Jadi samalah macam mat asli. Sebab tu dia jadi mulhaq mat asli, pasal dia nampak macam mat asli. Tapi kita tak boleh kata mat asli, dia tetap mat badal. Sebab apa dia mat badal tu kita tak kata dia mat asli, walaupun dia baca 2 rakaat sama macam mat asli. Kerana kewujudan hamzah sebelum daripada huruf mat. Ni nampak kan? Maknanya huruf alif kan, kita beritahu sebelum ni kan, yang kata mat tu macam mana? Yang kata mat asli tu ialah huruf alif dengan baris yang sejenis, iaitu ada fathah dan tidak bertemu dengan hamzah. Ini tak bertemu dengan hamzah selepas, tapi bertemu dengan hamzah sebelum. Bertemu dengan hamzah sebelum alif tu ada hamzah. Mat badal. Tapi kadar dia baca 2 rakaat juga. Maksudnya dia sebagai dikategorikan di bawah mat asli, tetapi dipanggil sebagai mulhaq mat asli. Tapi kita tak boleh kata mat asli tu kita kata dia ni mulhaq mat asli, nama dia mat badal. Begitu juga raufun, mat badal yang mana ianya adalah mulhaq mat asli. Pasal hukum sama. Hukum dia ialah 2 rakaat. Kalau waqaf lain rauf. Kalau kita waqaf dia akan jadi mat alif sukun pasal dia bertemu dengan sukun, bukan pasal hamzah tu, dia pasal dia bertemu dengan sukun yang mendatang. Mat iwad. Pasal apa mat iwad ni jadi mat asli? Mat iwad kita tahu, mat iwad baca berapa rakaat? 2 rakaat juga. Kan kalau kita berhenti pada tanwin fathatain, tanwin fathatain yang selain daripada ta ta'nis, maka akan Allahumma salli ala Muhammad, akan dibaca mat iwad 2 rakaat. Sebab tu mat iwad ni kategori mat asli juga, pasal hukum sama 2 rakaat. Tapi yang ni pasal apa kita tak boleh panggil mat asli tu kerana Allahumma salli ala Muhammad, kerana tak ada huruf mat. Macam mana tak ada huruf mat di sini? Yang dikatakan tak ada huruf mat kerana alif ni bukan huruf mat ni. Alif ni hasanah ni bukan huruf mat. Alif ni ialah alif resam, nak menunjukkan bahawa hasanah ni dibaca dengan fathatain, 2 baris atas. Zaman dulu kan tak ada ni. Zaman dulu tak ada baris. Jadi bila tak ada baris kosong, tulis ha sin nun, lepas tu buah alif. Jadi orang tahulah, kata ada alif belakang tu kena baca hasanan, bukan hasanun dan bukan hasanin. Jadi alif ni bukan alif mat. Yang kita tahu bukan alif mat kalau kita baca sambung, kita tak baca panjang. Kalau kita sambung kan, contoh ada perkataan bahawa kita baca sambung tu mana hasanan tu kita baca hasanan lah. Kita tak baca hasanan 2 rakaat pula kan. 2 rakaat ni ke dak 2 rakaat mat tak. Mungkin dengung kalau bertemu dengan huruf-huruf dengung, tapi kesimpulannya alif ni bukan huruf mat. Alif ni adalah alif resam yang menunjukkan bahawa nun ini berbaris tanwin fathatain.
Tapi cuma jadi fungsi alif ni pun ada fungsi dia, walaupun dia tulisan dia bukan merujuk kepada alif mat, tetapi tulisan dia merujuk kepada ketika waqaf akan dibaca mat 2 rakaat. Itu fungsi dia, fungsi tulisan alif tu. Jadi ala kulli hal kesimpulan dia, alif ni bukan alif mat. Jadi kita tak boleh kata dia mat asli. Pasal dia mat dia hanya sabit ketika waqaf saja. Waktu waqaf baru ada mat, nama dia mat iwad. Kalau kita sambung tak ada mat langsung. Tak ada mat langsung. Jadi kita tak boleh kata mat asli. Sebaliknya kita kata mat iwad, disebabkan mat iwad ni hukum dia sama macam mat asli, diletakkan di bawah kategori mulhaq mat asli, sama hukum 2 rakaat. Kita tengok okey ni sini yang paling senang sekali, kita tengok sawaan tengok. Sawaan ada tak alif dekat sini sawaan? Tak ada. Ada alif sebelum. Jangan tengoklah alif ni mat lah. Alif ni akan jadi mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Kerana alif ini bertemu dengan hamzah. Yang kita nak tengok ni mat iwad ni. Mat iwad selepas pada sawaan ni. Sawaan ni kita berhenti apa ni? Sawa ke sawa? Tu tanya soalan tu pun kata ramai terperangkap ke tu. Kalau tanya soalan tu pun ramai terperangkap. Sawaan ni sawaan ke sawa? Cara baca dia. Cara baca dia ialah sawa. Berhenti dengan sawa. Allahumma salli ala Muhammad. Saya type. Allahumma salli ala Muhammad. Sawa. Kalau berhenti jadi sawa. Sawa ni tak apalah, sawa mat wajib. Mat iwad. Tengok mat iwad di sini ada alif tak ada. Memang mat iwad bukan mat iwad semua ada alif kan. Pasal alif tu bukan mat, bukan alif mat. Alif hanya apa seolah-olah mat iwad ni hanya wujud ketika waqaf. Jadi bila ada sawa, kita berhenti baru jadi seolah-olah macam ada alif. Sebab tu mat iwad ni adalah mat iwad, dia dikategorikan di bawah mulhaq mat asli kerana hukumnya sama 2 rakaat. Mat tamkin. Pasal mat asli tu kena ada huruf mat. Mat iwad tak ada huruf mat. Tak ada huruf mat. Tu sebab tu dia tak boleh panggil mat asli. Mat tamkin pula kerana kelibat ni. Kalau pada contoh yang pertama ni kerana kelibat syaddah sebelum daripada huruf mat. Ni ailiyina, nampak? Yang mat tu yang mana ni? Ya pertama ke ya kedua? Yang mat tu ya kedua lah kan. Ya kedua ni lah mat. Pasal ya mati sebelum kasrah. Ni lah yang mat tu. Manakala sebelum dia ada tasydid. Ada tasydid. Dan ketika kita mat asli tak boleh bertemu sukun syaddah dan juga hamzah. Hamzah sukun syaddah tak boleh jumpa. Ni dia bertemu dengan syaddah. Tapi syaddah sebelum tak boleh jadi hukum juga sebenarnya. Dia senang kata, dia sebenarnya dia mat tamkin ni ialah satu jenama atau satu penamaan terhadap huruf mat yang bertemu dengan seumpama dengannya, bertemu dengan huruf yang sama dengan dia juga, mengelak dan tidak berlaku idgham pada dia. Tidak berlaku idgham mutammasilain. Tidak berlaku idgham mutammasilain. Contohnya, kita ambil contoh yang kedua lah untuk mudah faham sebelum kita nak tengok contoh yang pertama. Qalu wa hum. Kalau ikut qalu wa hum ni, huruf wa dia 2 huruf sama. Sebelum ni kita dah bagi tahu kan. Syekh Sulaiman Jabzuri dah bagi tahu. Dia kata apa? Wa iyyaku Allahumma salli ala Muhammad. Harfani ittafaqal harfani. Kalau bertemu 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifat, maka akan ahaq. Maknanya dia tu berhak untuk idgham. Allahumma salli ala Muhammad. Tak mai dia punya amatan penuh tu. Teringat apa sikit-sikit fihi ma ahaq. Namanya fihi ma ahaq, berhak untuk idgham. Bila ba bertemu dengan ba, kena idgham, berhak untuk idgham mutammasilain. Idrib bi asaka fama rabihat tijaratuhum. Sama huruf bertemu, kena idgham mutammasilain. Tapi dekat sini tak boleh. Ini di antara yang terkecuali apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang sama dengan dia. Tapi yang kedua tu bukan huruf mat lah, tapi waw bertemu dengan waw. Boleh tak idgham? Tak boleh. Bila tak boleh idgham, ulama buh nama mat tamkin, mengelak daripada kita pi baca idgham. Tapi kita boleh kenal lah tak ada idgham di sini. Pasal apa tak ada idgham di sini? Tak ada syaddah lah kan. Kat waw ni tak ada syaddah, jadi tak payahlah idgham. Jangan baca qalu wa hum, tak boleh lah pasal tak ada syaddah.
bila tak ada syaddah, maka dia ni mat tamkin. Ulama buh nama mat tamkin supaya mengelak orang pi idgham dekat waw bertemu dengan waw. Pasal orang sebelum ni kita dah mengaji kalau huruf sama bertemu kena idgham. Tetapi bukan semua huruf sama bertemu kena idgham, ada juga yang tak boleh idgham, iaitu huruf mat. Begitu juga ya dengan ya ni. Dah lagipun dah idgham dah yang pertama ni. Jangan idgham dua kali lah. Ya bertemu ya kan. La tak apalah, dia berbaris, jadi kita senang mudah faham. Zaman dulu tak ada baris tu lagi sukar. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang keempatnya kita tengok maksilah qasirah. Ni kita beritahu. Maksilah qasirah ni pula apa dia? Maksilah qasirah ni dia tak ada mat. Sama macam mat iwat juga tak ada mat. Macam mana kita tahu kata maksilah ni ada waw kecil ni mat lah. Ada ya kecil ni ya kecil. Ada mat lah. Yang kita tahu kata tak ada mat kalau kita waqaf hilang huruf mat tu. Waw kecil ke hilang. Walahu dzurriyyatun, kalau kita waqaf walah. Nampak? Walah. Mana menunjukkan bahawa huruf kecil itu bukan huruf mat. Bukan huruf mat yang sabit lah, senang kata. Sama macam mat iwat lah. Jadi mat dia hanya sabit ketika waqaf. Ni pula hanya sabit ketika wasal saja. Maksilah ni. Maksilah hanya sabit ketika wasal. Waktu wasal kita baca panjang. Waktu kita waqaf ada tak ada lah mat walah. Kita berhenti dengan ha mati. Wa mithlihi ma wa mithlih mati. Sebab tu dia tak boleh dipanggil sebagai mat asli. Dia dinamakan dengan satu nama baru, maksilah qasirah atau maksilah sughra, dan diletakkan di bawah mulhaq mat asli kerana hukum mereka adalah sama. Okey, baik. Saya kata takat tu dulu. Nanti kita akan sambung pada kadar mat asli pada pertemuan akan datang. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Segala baik pada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan saya mohon maaf. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.